Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan sebab yang ketiga, sangat kasih seseorang itu akan ain harta itu, seperti bahawa adalah setengah daripada manusia, bahawa sangat ia kasih akan ain harta itu, padahal telah tua dan tiada ada baginya anak, padahal sayang ia memakan daripada hartanya dan memakai daripada hartanya itu. Dan lagi sangat sayang ia mengeluarkan akan zakatnya, dan sayang memberikan akan harta itu di dalam berbuat kebajikan, seperti memberi sedekah dan lainnya. Maka inilah sebesar-besar penyakit yang di dalam hati yang membinasakan manusia, dan iaitu sebesar-besar maksiat yang dalam batin itu. Adapun ubat yang menghilangkan akan bakhil itu, maka iaitu dengan ilmu dan amal, dan iaitu kembali kepada lima perkara. Ini tajuk kita iaitu ubat menghilangkan penyakit bakhil. Ubat macam mana nak menghilangkan penyakit bakhil. Bila kita tahu betapa bahayanya bakhil ini merosakkan hati, maka timbul satu perasaan pada kita untuk mengubat penyakit batin ni. Penyakit bakhil. Jadi bakhil ni salah satu penyakit hati, penyakit batin. Apabila makna kata hati berpenyakit, dia tak ada kekuatan untuk buat ibadat. Walaupun ibadat itu merupakan makanan rohani yang lazat dan sedap. Tapi bila penyakit hati berpenyakit, dia tak boleh makan. Macamlah juga kita kan, badan sihat lalu makan. Tapi kalau badan kita sakit, tak sihat, makan tak lalu. Walaupun makanan tu sedap. Zikrullah, baca Quran, qiyamul lail, sembahyang tahajud. Semua ni makanan-makanan kerohanian. Tapi bila hati kita berpenyakit, termasuk penyakit bakhil, dia tak boleh. Dia tak ada kemampuan, tak ada keseronokan untuk melakukan ibadat kerana batin dia itu berpenyakit. Jadi bila kita tahu bahaya dia ni, maka kita nak ubat. Sebelum kita berubat, kita kena tahu apa sebab-sebab penyakit tu. Punca penyakit tu. Bila tahu punca, baru senang ubat dah. Mengikut kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, punca penyakit bakhil ni, dia kata ada 3. Ada 3. 2 kita dah sebut dah itu. Saya ulang balik cara ringkas. Yang pertama, kerana kita lawan syahwat, kita layan syahwat kita. Bising. Ini orang ngajak. Yang bercakap. Yang pertamanya iaitu orang yang layan syahwat dia. Makan banyak, pakai nak cantik, kenderaan nak mewah, tempat tinggal nak selesa. Benda-benda macam ni lah benarnya yang akan menyebabkan dia sayang ke tak, akhirnya dia bakhil untuk menginfakkan, menafkahkan harta benda dia. Itu penyakit yang pertama. Kerana melayan syahwat. Yang kedua, kerana cita-cita dia panjang. Dia rasa nak hidup panjang lagi, masa dia panjang, tua lagi aku nak makan apa, nak pakai apa. Macam mana anak cucu aku. Dia kira sampai anak, cucu, cicit, zuriat dia semua, dia kira. Jadi ini menyebabkan dia himpun harta. Bila himpun harta, mainlah penyakit bakhil tu. Dia medang tu rasa tak cukup gitu, tak benda dah. Dia tak cukup. Yang ni untuk aku.
Yang ni anak aku. Yang ni cucu aku. Ni cicit aku. Mana habuan kita nak menafkahkan harta benda kita bila kita duk fikir benda-benda yang macam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Malam ni kita baca tengok. Dan sebab yang ketiga, sangat kasih seorang itu akan ain harta itu. Dia sayang ain. Benda tu dia sayang. Dia ada tanah, sayang tanah dia. Bila nak buat wakaf dia. Kan? Kalau dia ada rumah, sayang rumah dia. Nak tinggal pun sayang. Kan? Dia sayang. Harta yang dia milikku, dia sayang. Sedangkan harta tu, Allah Ta'ala makna kata anugerahkan dia untuk dia gunakan infak fisabilillah. Digunakan untuk makna kata dinafkahkan di jalan Allah. Tapi bila timbul sayang, ain harta tu dia sayang, dia tak boleh nafkah. Sayang ke duit, sayang ke harta, sayangkan semua dia sayang. Yang ni yang menyebabkan puncak. Tak boleh makna kata dia menafkah, bahkan menimbulkan penyakit. Dinamakan penyakit bakil. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, sangat kasih seorang itu akan ain harta itu. Seperti bahawa adalah setengah daripada manusia bahawa sangat ia kasih akan ain harta itu padahal telah tua. Walaupun tua. Dah tua dah. Dia pupuk kan. Dia duk pupuk. Jiwa sayang harta ni. Dia tidak ada bermujahadah dengan bersedekah, berwakaf, infak fisabilillah. Bila dia layan dia penyakit kedekut tu sampai tua, lagi teruk kedekut. Apa juga penyakit yang kita ada, tuan. Kita tak boleh biar. Kalau kita biar sampai ketua. Seperti mana dikata oleh ulama-ulama kita. Nafsu ni ibarat kanak-kanak kecil. Budak-budak kecil. Bayi. Kalau tak dilah, dia menyusu sampai ketua. Budak ni menyusu sampai 2 tahun, dia kena lah. Sini panggil lah. Ambil kat seronton, tenyah pungkok. Bukok pasu kan. Ambil ayak tu, sapu tetek mak dia. Dia hisap-hisap pahit, dia tinggal. Itu nama lah. Tak buat begitu. Sampai tua pun menyusu. Sampai tua. Kita pun begitulah. Penyakit bakil, kedekut, kalau kita tidak bermujahadah, tak ubati dia, maka penyakit ni akan bawa sampai ke tua. Penyakit apa pun. Kedekut, bakil, ujub, riak, hasad, dengki. Semua ni penyakit bangsa kerohanian. Kalau kita tak bermujahadah untuk ubat dia, buang dia, akan membawa kita sampai ke tua. Kita bakil, kedekut, orang benci tuan. Walaupun hang kaya. Kaya, bakil, kedekut, nak mampu. Orang tak suka. Kalau orang tak suka, Tuhan lagi tak suka. Kan? Tuhan lagi tak suka. Dia sayang sangat harta tu. Walaupun dia dah tua. Kalau dah tua, impun harta, nak pergi mana? Bukan boleh mati bawa harta. Harta kena tinggal. Orang yang kita tinggal, harta kita tinggal ke orang ni, adakah waris kita tu boleh menafkahkan di jalan Allah? Boleh bersedekah? Ataupun harta ni boleh memberi manfaat kepada kita besok kita mati atau tidak? Kita tak tahu lagi. Bila dah kita mati, harta kita, hak orang, terpulang pada orang tu. Dia nak sedekah ke tak itu, terpulang pada dia. Tumpang kita hidup lah. Nak sedekah ke, nak apa ke kita buat. InsyaAllah. Orang yang rajin bersedekah ni tuan-tuan, sikit demi sikit Allah cabut bakil daripada diri dia. Allah cabut. Bahkan kadang-kadang tuan dia boleh bagi tanah. Dia bagi tanah infak. Saya satu orang tu mai jumpa saya. Dia duduk di mana? Di Pahang, di Kelantan. Dia duduk pondok di Kelantan. Ustaz dia kata, saya ni ada tanah 6 ekar. Saya wakaf kat Ustaz, dia kata. Ustaz buat pondok. Saya pergi dah tengok tanah tu, pamah elok tanam sawit. Saya terima dulu. Dan saya terima tuan, saya pun fikir saya tak ada kemampuan nak buat. Yang ada pun kita tak larat kan. Bagi orang lain buat.
Bagi orang lain buat, ustaz lain buat. Dia buat, alhamdulillah. Jadi pondok apa semua. Begitu mudah hari dia nak bagi tanah dia tu begitu mudah kali. Kalau kita makna kata bila kita sayang, ain harta tu kita sayang. Tanah tu kita sayang, mampu. Takkan makna kata jadi untuk berwakaf atau untuk infak fi sabilillah. Ya nah. Sangat kasih pada ain harta itu padahal dia telah tua. Ya. Dan tiada ada baginya anak. Anak pun tak ada. Kalau ada apa anak seorang lah. Anak ada seorang, ketua mulut laut. Tak mau duduk sedekah, tak mau duduk infak, tak mau duduk wakaf. Pasal apa? Sayang sangat ni harta tu. Padahal dia tak ada anak. Tidak ada baginya anak. Padahal sayang ia memakan daripada hartanya. Nak makan pun tak mandi. Sayang. Oh, sampai teruk lah macam tu. Bukan setakat nak sedekah tak mau. Dia nak makan sendiri pun dia tak mau. Dia sayang. Sayang sungguh harta tu. Impun buat apa kita pun tak tahu. Pagi-pagi tengok buku bank. Oh, duit aku dah 500,000. Duit belik buku tu. Makan pun tak, pakai pun tak, guna pun tak, bagi ke orang pun tak. Dia dah buat apa pun tak tahu. Hang mati kata nak pergi mana? Dia fikir habis. Itu dia. Dan lagi sayang, ia mengeluarkan akal zakat. Bila sayang kata, sampai satu peringkat, zakat pun tak mau keluar dah. Nak keluar zakat, dah rasa sayang. Ini terlampau tinggi dia punya sayang kepada kata ni, ain kata, sampai peringkat, buat benda yang haram. Apa haram itu? Enggan keluar zakat. Habirah. Berat dah. Berat dah. Dan saya memberikan akal harta itu dalam berbuat kebajikan. Nak infak ke, nak apa ke, dah sayang. Di rumah tu berlambak kereta, bagilah sebiji. Dekat tahfiz. Van ke, budak-budak nak pergi mayang jemaat. Berlambak kereta. Pagi-pagi duduk sembok, duduk basuh. Duit tengok yang kata. Kereta berlambak-lambak. Van pun ada, semua ada. Tak mau bagi buang sebiji. Untuk digunakan di jalan Allah. Kereta banyak, kenderaan banyak, semua banyak. Seperti dia kata memberi sedekah dan lainnya. Tak mau bagi zakat pun tak mau. Untuk kebajikan pun tak mau. Bagi sedekah pun tak mau. Apa pun tak mau. Maka inilah sebesar penyakit yang di dalam hati. Penyakit apa tu? Penyakit bakhil. Yang bukan-bukan. Jangan macam tu tuan. Kita nak sejuk hati dengan dunia. Ada bimbang tuan. Orang yang terlampau ketekut dengan dunia ni. Kita terlampau sayang. Apa juga yang kita sayang. Kita tak sanggup berpisah. Kita sayang dengan orang tu. Nak pisah kita tak sanggup. Macam isi dengan kuku. Bila kita terlampau sayang kata. Nak pisah dengan dia takut. Masa nak mati tu cukup payah lah. Macam nak pisahkan isi dengan kuku. Sebab dah timbul terlampau sayang, terlampau kasih, hingga bawa tu penyakit baru yang dinamakan penyakit bakhil, ketekut. Mintalah tuan-tuan, mintalah. Dunia ni kita akan tinggal. Kita pergi masuk kubur, kain kapan kita bawa, 3 keping. Lain semua tinggal. Apa yang kita bawa? Berempat pula kita sayang kata, sayang apa. Semua ni kita akan tinggal. Sayang kata jadi hak orang. Sayang jasad kita akan jadi tanah. Yang kekal roh kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata yang kita sedekah, itulah jadi ibadat. Kata yang kita simpan belum tentu lagi jadi ibadat. Mai kita tuan-tuan sekalian menimba pahala sebanyak-banyaknya melalui sedekah, zakat, jihad fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang kata Allah yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, wakaf ke, sedekah ke, apa ke, jalan perjuangan untuk menegakkan agama Allah.
Allah contohkan orang menanam sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil. Dia akan tumbuh 7 ranting, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang tu 100 biji. 7 cabang, 700 biji. Allah ganda-gandakan. Makna kata, pemberian kita, nafkah kita tu Allah gandakan. Allah janji. Allah janji. Hal adullukum ala tijaratin fi sabilillah. Naklah kak, makna kata aku tawar kamu satu bentuk perniagaan yang menguntungkan kamu. Apa dia? Tu'minu nabillahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iaitu makna kata kamu ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, Allah ampun dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah sediakan satu syurga mahligai namanya Jannatu Adnin bagi orang yang menafkahkan harta bendanya, berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya. 3 janji Allah, ampun dosa, syurga mengalir bawah itu anak sungai, tempat tinggal yang bernama Jannatu Adnin. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Satu lagi Allah janji khabar gembira yang kamu suka, iaitu fathun minallah, kemenangan, bantuan daripada Allah. Wa fathun qarib, iaitu Allah akan buka negara kamu dengan makna kata dengan hidayah dan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata harta yang kita nafkah tu, yang itulah sebenarnya harta kita. Kan? Kita takkan kaya di dunia nak miskin di akhirat. Berpakaian di dunia nak telanjang di akhirat. Ada rumah di dunia, sana merempat tak ada rumah. Kita ada rumah, sana pun nak rumah. Sini berpakaian, sana pun nak pakaian. Sini kenderaan, sana pun nak kenderaan. Jadi di antara cara-caranya menafkahkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni dak ada sayang harta benda. Ya. Zakat tak keluar, sedekah tak buat, kebajikan tak buat. Ya. Seperti memberi sedekah dan lainnya. Dan inilah kata Imam Ghazali, penyakit yang dalam hati, sebesar-besar penyakit dalam hati yang membinasakan manusia. Khorun tu anak kunci gedung dah saja bapa atas hengkok unta duk fikir. Anak kunci ya. Punya tomok, punya bakil, punya gedekut. Manusia paling baik pun Allah cerita, manusia paling jahat pun Allah cerita. Zaman Nabi ada Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Tapi ya Allah punya menafkah harta bendanya Tuhan yang tahu. Abu Bakar habis harta bendanya berjuang di jalan Allah. Umar, Sayyidina Osman. Ini contoh-contoh sahabat yang telah menafkahkan harta bendanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lah banyak tuan-tuan. Tuan-tuan saya ambil sikit tuan-tuan. Ambil sikit berkaitan hijratul Rasul. Kita nak Islam menang. Kita ambil iktibar apa yang berlaku di Mekah dan juga Madinah. Kita buat kajian sikit, kajian. Kenapa Nabi hijrah? Nabi berhijrah kerana mengembangkan agama Islam. Kerana di Mekah, orang Mekah tak mau terima Islam. Allah perintah Nabi hijrah. Bila Nabi hijrah tuan-tuan, dalam masa yang singkat, masa yang cepat, masa saatnya, Islam makna kata berkembang dengan pusat di Madinah. Orang Madinah berpusu-pusu memeluk agama Islam. Sampai peringkat dapat menegakkan negara Islam.
Cuba kita fikir. Pasal apa orang Mekah tolak Islam, orang Madinah terima Islam? Pasal apa? Sedangkan Nabi orang Mekah. Orang Mekah semua kenal. Pak Nabi, Tok Nabi, adik-beradik Nabi. Nabi pula Quraisy. Dia kenal Nabi. Tapi dia tak mahu terima Islam yang dibawa oleh Nabi. Orang Madinah jauh pada Nabi. Mekah, Madinah ni 400 kilometer. Orang Mekah terima Islam dengan cepat dan pantas. Pasal apa? Kalau kita buat kajian, kita dapati tuan-tuan, sebelum Nabi dilahirkan, orang Madinah ni kata-kata dah kenal Nabi Muhammad. Dan menjadi buah mulut mereka tu. Cerita pasal Nabi Muhammad. Macam mana mereka tahu Nabi Muhammad? Cerita tentang Nabi Muhammad ni dikhabarkan oleh Ahlul Kitab. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami bagi kitab, dia bukan kenal kamu Muhammad, macam kenal anak-anak mereka sendiri. Kita baca sirah. Nabi kecil lagi masa tu. Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam, berniaga. Sampai di tempat nama Buhara. Sampai situ, Abu Talib singgah berteduh, berehat di bawah sebuah pokok. Katanya pokok tu nama pokok Sahabi. Pokok tu sampai lah hidup. Dah 1000 tahun lebih dah pokok tu. Rendang. Tengah-tengah padang pasir yang kering kontang tu, pokok tu hidup. Nabi teduh bawah pokok tu. Tiba-tiba keluar satu orang padri. Tepi tu ada gereja. Padri ni keluar. Dia tanya Abu Talib. Ni anak siapa ni? Budak ni anak siapa? Abu Talib kata, anak aku. Padri tu kata, mana budak ni ada pak? Pak dia mati dalam kandungan. Mak dia mati ketika umur 8 tahun. Budak ni tak ada mak, tak ada pak, anak yatim. Ambak balik cepat. Kalau boleh dekat Yahudi dia bunuh budak ni. Ini Nabi akhir zaman. Dia baca orang tu tuan. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika mana berkata anak Isa anak Maryam, Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ni Rasulullah yang Allah utus untuk kamu. Aku datang membenarkan apa yang ada di tangan kamu, kitab Taurat. Aku juga bawa satu kabar gembira, akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku bawa kabar gembira, satu kabar gembira akan datang seorang Rasul. Lepas aku, Rasul tu nama Ahmad. Cerita abad Nabi Muhammad tuan-tuan. Sifat-sifat Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang disebut Ahlul Kitab cerita kepada orang Madinah. Ada sahabat cerita, masa kami ni kata bergaduh dengan Yahudi. Yahudi kata apa? Nabi kami tak main tak apa. Nabi kami main apa tahu kami nak ajak apa. Yang lebih menarik lagi tuan-tuan, pada malam 12 Rabiul Awal. Sahabat Madinah kata kami tengok orang Yahudi malam tu bertempik bersorak. Kami tanya mereka pasal apa seronok sangat. Bintang yang kami tunggu terbit malam ni. Bila bintang ni terbit, makna Nabi akhir zaman tu, Ahmad tu dilahirkan malam ni. Kenal sampai begitu. Jadi tuan-tuan, mereka pergi Mekah, kerja haji. Mereka dengar berita seorang lelaki mengaku Nabi. Mereka pergi tengok jumpa. Tengok atas bawah. Apa yang ulama Yahudi cerita tu, ada kat Nabi Muhammad. Mereka terus memeluk agama Islam. Balik Madinah, mereka sebarkan lagi Islam di Madinah. Islam berkembang dengan begitu pesat sekali. Bolehlah kita kata Islam diterima di Mekah, di Madinah, kerana Madinah banyak ulama Ahlul Kitab. Mekah tak ada. Mekah bunuh anak ada. Minum arak ada. Tuan-tuan boleh tengok beza Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan pergi kerja haji, umrah.
Oh, kalau Arab Madinah lembut. Kalau Mekah, ya Allah. Oi, kasar. Dia main kat kita maktab kita nak pergi Tan'im. Berapa rial? 4 rial. Naik kereta sampai ni dia bagi enjin mati, start tak bagi hidup. Bagi 10 rial hidup selalu. Itu Arab. Jadi Mekah tak ramai ulama. Madinah ramai. Tempat yang ulama ramai inilah Islam berkembang dengan cepat. Kalau kita nak Islam ni berkembang pesat di tanah air kita lahirkan banyak ulama. Tempat melahirkan ulama, pondok, tahfiz, pusat pengajian. Betul tuan-tuan tengok, mana tempat ada pondok, Islam naik cepat. Dia, Kedah, Kelantan, Terengganu, ini banyak pondok. Kami di Perak ada juga pondok, pondok Darian. Pondok Darian, pondok polis, pondok Tunggu Bat, pondok telefon. Tempat tak ada pondok ni slow. Lah ni kita nak buat pondok pusat pengajian. Memerlukan duit ringgit, pengorbanan. Ni yang kita korban tu. Untuk jalan Allah Ta'ala. Kan? Kita nak Islam naik, tapi kita kedekut. Bila Islam nak naik? Berkorban lah, bantulah. Kadang-kadang dia nak mengaji. Dia orang miskin. Banyak anak-anak yatim, pelajar-pelajar miskin. Mak puak ada teringin sangat nak hantar berita habis. Tapi duit tak ada. Kalau kita dengar berita tu, kita support. Tak apa, iuran dia saya bayar. Dia mengaji. Kerana kita bayar iuran. Kita pun dapat pahala macam dia mengaji. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Siapa tunjuk jalan kebaikan, macam dia buat. Mari kita makna kata import ikut kemampuan yang ada pada kita. Kan? Kita boleh bantu. Ada ilmu, ajar. Ada duit, bagi. Bila semua bekerja sama, insya-Allah Islam akan naik dengan pantas dan cepat. Insya-Allah. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah taala, penyakit ni penyakit yang membinasakan manusia. Itu dia. Dan iaitu sebesar-besar maksiat, dia kata, di dalam batin itu. Penyakit bakhil ni sebesar-besar maksiat. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia tu ibu segala kejahatan. Jangan sampai kita nak mati baru nak nafkah, jangan. Tengok duk sihat ni. Kalau nyawa sampai khara-khara, sedekah pun dah tak jadi. Nyawa sampai khara-khara, baru nak wasiat tak jadilah. Wasiat kita dah tak laku. Tengah sihat ni, kita ada tanah, kita pisah pejabat tanah. Pindah hak milik. Jadi amanah. Harta amanah kepada wakaf, kepada pihak tersebut, ke pondok ke apa. Masa hidup ni. Nyawa sampai khara tak laku dah. Kita punya wasiat dah tak laku. Masalah. Betul Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ahadukumul maut. Ya. Nafkahkanlah harta benda kamu yang Allah rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu itu akan maut. Sebelum nyawa sampai ghargharah. Bila nyawa sampai ghargharah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin. Ya Allah, ya Tuhanku, masa tu. Baru kita kata apa? Kalaulah ya Allah, engkau panjangkan sikit umur aku. Walaula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah engkau panjangkan sikit umur aku kepada ajalin qarib, masa yang singkat. Bagi 5 minit pun jadilah. Wa as-sadaqa fa'awakum minas solihin. Aku akan sedekahkan harta benda aku. Aku nak jadi orang soleh. Dah terlewatlah tuan-tuan. Nyawa dah sampai ghar-ghar. Maka badan tengah sihat, kita nak infak, nak wakaf, nak korban harta benda masa ni lah tuan-tuan. Jangan sampai nyawa kita sampai kepada ghar-ghar. Itu dia. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada pun ubat yang menghilangkan bakhil itu, maka iaitu dengan ilmu dan amal.
Jadi Imam Ghazali cerita penyakit dia, punca-punca penyakit yang boleh menyebabkan orang dapat penyakit bakhil. Bila tahu dah punca dia buat main ubat. Baru datang ubat. Pasal apa? Supaya kena dengan penyakit. Ubat biar kena dengan penyakit. Senak perut, bagi ubat pening kepala. Tak jadi. Ini sakit apa? Oh, senak perut. Dia bagi ubat senak perut. Ini ubat sakit ni, apa dia penyakit apa? Pening kepala. Bagi ubat pening kepala. Jangan lem penyakit, lem ubat. Tak jadi. Bila kita tahu dah punca-punca penyakit 3. Pertama tadi ni, kerana layan syahwat. Yang kedua, pasal angan-angan terlampau panjang. Yang ketiga, kerana kasih kepada ain harta, benda harta tu, kita sayang sungguh. Maka ubat dia kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adapun ubat yang menghilangkan akal bakhil itu, iaitu dengan ilmu dan amal. Kena ada ilmu dan kena buat. Ilmu apa? Dia tulis kan? Dia tulis di apa? Di envelope ubat tu. Ubat demam, ubat sakit perut. Ya. Ubat tahan sakit. Kan? Dia ada tulis tu. Dengan ilmu yang ada kita baca, oh ini ubat tahan sakit. Ini ubat tahan bengkak. Ini ubat gout. Kenal tak? Kenal. Lepas tu nak buat apa? Makanlah. Ada yang makan sekali makan sebiji. Ada yang sekali makan 2 biji. 3 kali sehari. Makan ikut peraturan. Ilmu saja tak cukup tanpa amal. Oh dia tahu. Ini ubat demam. Ini ubat sakit perut. Ini ubat bengkak. Tapi tak makan. Tak jadi. Duk pegang envelope tu. Duk baca. Sekali makan 1 biji. Sehari makan 3 kali. Pegang tasbih. Sekali makan 1 biji. Sehari makan 3 kali. Dia zikir sehari semalam. Makan tak juga. Hilang tak penyakit tu? Tak hilang. Nak makan kena ada ilmu. Ada ilmu saja tak makan, tak jadi. Makan dengan ilmu, ilmu dengan makan. Dua-dua ni kena. Ilmu dan amal. Kan? Kita kena ada ilmu tentang bagaimana nak hilangkan penyakit bakhil. Lepas tu kena buat. Kena beramal. Baru hilang insya-Allah. Maka kata Imam Ghazali, dan iaitu kembali kepada 5 perkara. Ada 5 cara untuk menghilangkan penyakit bakhil. Kelima-lima ni kena buat. InsyaAllah kalau kita buat, penyakit ni hilang pada diri kita. InsyaAllah dengan izin Allah. Bila hilang penyakit bakhil, kita akan jadi dermawan. Akan jadi orang yang suka sedekah. Kita akan jadi orang yang sejuk hati dengan dunia ni. InsyaAllah tuan-tuan. Bila kita sejuk hati dengan dunia, lazat kita dengan akhirat. Pada dunia dan akhirat, 2 yang berlawanan. Kita ambil dunia, kena tinggal akhirat. Kita ambil akhirat, terpaksa berpada-pada dengan dunia. Pasal apa? Dunia dan akhirat, 2 yang berlawanan, ibarat masyrik dan maghrib. Masyrik ni matahari naik, maghrib matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, maghrib masyrik, kita terpaksa membelakangkan maghrib. Kita menghadap masyrik, kita membelakangkan maghrib. Kita menghadap maghrib, kita terpaksa membelakangkan masyrik. Kita menghadap hati kita ke dunia, kita akan membelakangkan akhirat. Tapi kalau kita menghadap akhirat, kita kena berpada-padalah dengan dunia, insya-Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan manusia mengutamakan dunia, tapi akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Pilihlah tuan-tuan yang kekal daripada yang binasa. Sebab kita nak pergi sana. Nak pergi akhirat. Saya tengok depan saya ni banyak ada nak mati Nak mati, ramai ada nak mati. Dia bertanya saya, macam mana ustaz tahu nak mati? Aku tahulah aku ustaz. Tanda nak mati kata Nabi tuan,
rambut kita hitam ni tukar putih. Kalau rambut kita ada putih, tuan-tuan bersedialah untuk mati. Tak lama lagi kita akan mati. Saya ni tuan-tuan, bukan rambut, janggut dah putih. Janggut putih. Rambut tak tahu nampak kan? Lepas tu orang utara, orang Kedah kata apa? Tanda nak mati, pertama sekali, uban berterabuk. Kulit kendor. Mata kabur. Gigi gugur. Makan bubur. Dekat kubur. Apa jaga? Apa jaga? Kena ikut lagi tu. La ilaha illallah. Apa lah. Jaga kena ikut tuan-tuan. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Ada 5 perkara cara mengubat. Iaitu yang pertamanya. Dengan qana'ah. Jadikan diri kita ni orang yang bersifat qana'ah. Qana'ah ni lawannya tamak. Memadai apa yang ada. Mencukupi apa yang ada. Alhamdulillah. Sentiasa mencukupi. Ada sikit cukup. Kita berbelanja dengan keperluan kita. Apa yang perlu. Kalau kita tua nak makan apa? Nak makan daging tak boleh. Gigi pun tak ada. Lepas tu dah kolesterol pula tu. Mana-mana gigi mana. Nak makan udang gaut. Apa yang nak puluh sangat? Makan lebih kurang. Boleh buat ibadat dah lah. Bersifat qana'ah. Tak tamak. Tak ada teringin apa yang kita tak ada. Apa yang ada cukup lah. Aku dah makan banyak dah. Sepanjang umur aku 60-70 tahun. Aku makan udang. Ini tak payah makan udang pun tak apa dah. Tuan tarik. Tuan bagi kaut. Supaya jangan makan udang. Tak apa. Tak makan pun tak apa. Mana yang ada sudahlah. Kan tak? Bersifat qana'ah. Memadai sedikit belanja. Pada makanan dan pada pakaian. Makan ala kadar lah. Beli makanan tak habis-habis duit. Berpuluh-puluh ringgit. Habis dengan pasal makan. Makan ala kadar cukup. Setakat nak buat ibadat kepada Allah. Pakaian pun macam tu. Pakaian kita mana kata yang kita pakai. Untuk menutup aurat nak buat ibadat. Nak belagak-lagak tak ada lah. Hidup kita hidup zuhud. Hidup qana'ah. Dan barang sebagainya. Termasuk kenderaan kita. Rumah kita. Ala kadar sudahlah tuan-tuan. Biasakan hidup qana'ah. Dengan sendirinya insya-Allah akan hilang sifat bakhil pada diri kita insya-Allah. Itu dah. Sekira-kira sekadar darurat. Kalau pakaian tutup aurat. Makan untuk buat ibadat. Tempat tinggal kita takat kita nak berlindung, panas dan sejuk, tempat nak buat ibadat. Kenderaan kita untuk menyampaikan ke tempat ibadat. Kita nak main masjid. Kita pun pergi mana ada. Rumah masjid. Bapa kita mahal-mahal. Motor pun boleh dah. Lah ni dia beli motor tak ada enjin. Pakai bateri. Dia tengok pondok pakai gitu banyak. Nak kayuh tak larat. 1,500 tu cantik dah. Naik pelan-pelan dah. Jalan pergi masjid. Lu apa mahal-mahal. Kita nak rumah pergi masjid. Tak payah teruk-teruk. Bila dengan kita berkekalan bersifat qana'ah ini, insya-Allah. Atau sekadar jua, hajat jua, memerlukan hajat kita. Kalau kenderaan nak pergi masjid, nak buat ibadat. Kalau pakaian untuk menutup aurat, makan minum untuk hilangkan makna kata lapar dan dahaga. Makanlah lebih kurang. Kadar-kadar yang perlu. Supaya dia kata jadi sedikit syahwatnya. Dengan dia hidup yang macam tu, keinginan syahwatnya tu ada sikit lah tinggal. Kalau duduk layan, makan sedap, pakai cantik, kenderaan hebat-hebat, ini duduk layan hawa nafsu. Hawa nafsu akhirnya membara, gemuk dan kuat. Tapi kalau dia ambil sekadar perlu, dengan cara tak langsung menekan nafsu dia. Tidak. Jadi sedikit syahwatnya kepada demikian itu. Itu maka ubat yang pertama
biasakan hidup qana'ah. Jangan hidup tamak halubah. Makanlah sekadar yang kita perlu. Kita pun dah tua nak makan banyak-banyak. Apa kan lah. Pakaian kita pun kan nak tunjukkan apa. Pakaian tu aurat buat ibadat. Tempat tinggal kita pun yang ada cukup dah. Tempat berlindung, panas daripada panas dan hujan dan sebagainya. InsyaAllah, kalau kita budayakan hidup qana'ah ini, InsyaAllah, kata Imam Ghazali, pelan-pelan, InsyaAllah akan hilang sifat bakhil di kalangan kita, InsyaAllah. Yang lagi 4 tu, tersambung akan datang. Tapi sebelum saya petik tutup majlis ni, nak sampaikan sepotong ayat Quran kepada tuan-tuan. Al-Baqarah, ayat 127. No, ayat 127. Bunyinya begini. Wa yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi anhu minhu akbaru indallah. Al-Baqarah ayat 127. Bermaksud, jika mereka tanya kamu Muhammad tentang bulan-bulan haram, berperang padanya. Apa hukum berperang di bulan haram? Qul qitalun fihi kabir. Berperang, bergaduh, berbunuh-bunuhan di bulan haram itu dosa besar. Walaupun membunuh orang di bulan haram itu dosa besar, wasaddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraja ahlihi minhu. Adapun menghalang orang di jalan Allah dan kufur di jalan Allah dan menghalang orang masuk Masjidil Haram dan mengeluarkan orang yang duduk dalam masjid itu, akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni saya bawa tuan-tuan untuk menerangkan sikit isu semasa yang sedang berlaku. Tuan-tuan sekalian, seperti mana yang kita maklum, dengan izin Allah Ta'ala pembentukan kabinet yang baru, maka At-Takiri dilantik sebagai makna kita kata sebagai Menteri Komoditi Perdagangan yang bertanggungjawab kepada sawit, getah, koko dan sebagainya. Sejak dia jadi menteri, tuan-tuan sekalian, ekspor sawit kita makin membesar. Permintaan sawit makin meningkat. Harga sawit naik. Kan? Ini memberi cabaran kepada Menteri Pakatan Harapan Teresa Kok daripada DAP. 22 bulan dia jadi menteri, sawit harga dia bukan takat, tetap turun sampai mencecah RM270 stan. Sekarang ni hampir RM500 stan. Sejak dipegang oleh makna kata Khairuddin At-Takiri daripada PAS. Kemudian berlakulah satu insiden, tuan-tuan. At-Takiri ini sibuk antara menteri yang perform, yang bersungguh-sungguh. Dia pergi Turki untuk mencari pasaran-pasaran baru di Turki, perkara minyak sawit. Balik pada Turki, bila cek dia, dicek makna kata negatif. 3 kali saring negatif. Seminggu lepas tu dia hadir sidang parlimen. Dia pun tak bisin lagi. Baru ni bisin. Teresa Kok bisin. 30 kali, tuan-tuan, dia masuk dalam dia punya Facebook. Kecam Takiri, mendesak Takiri letak jawatan kerana langgar SOP. Takiri kata dia serah kepada Kementerian Kesihatan. Baru ni Kementerian Kesihatan buat kenyataan resmi bahawa At-Takiri langgar SOP dan telah didenda RM1,000. At-Takiri minta maaf pada rakyat Malaysia. Kemudian dia inpuatkan semua gaji dia
Sebelum ni dah import 2 bulan. Ini import terus. Makna sejak dia pegang jawatan sampai sekarang gaji dia tak ada. Semua dia import pada kerajaan. Kepada tabung COVID. Dan dia minta maaf. Kita anggap selesai lah. Tapi DAP ni mendesak supaya letak jawatan. Kerana langgar undang-undang. Tak apalah dia kat pihak DAP. Yang Melayu ni. Tumpang tui. Tumpang tui. Di sini saya bawa kisah tuan-tuan yang berlaku pada para sahabat. Dalam satu peperangan, Nabi telah, makna kata Nabi lepas para sahabat untuk selidik kekuatan makna kata musuh. Dalam pengintipan itu akhirnya berlaku pergaduhan. Berlaku pergaduhan, sahabat berjaya membunuh musuh. Kebetulan tuan-tuan, malam tu 1 Muharram. Sahabat ingat 30 Zulkaidah. Rupanya malam tu 1 Muharram. Maka mereka mai jumpa Nabi. Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi. Sat lagi ni wahai Muhammad, puak-puak kafir tu akan jumpa kamu. Mereka akan tanya tentang berperang di bulan haram. Apa hukum? Qul, kata oleh Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram dosa besar. Habaq apa dosa? Walaupun yang buat tu sahabat aku, pengikut aku, umat aku, langgar hukum Allah, dosa. Kita pun begitu pula, salah-salah lah. Salah-salah lah, tapi salah tengok salah lah. Pertama, dia negatif. 3 kali saring negatif. Yang tu, mama, nasi kandak tu. Dia bawa kluster. Dia bawa penyakit. Sampai habis Kedah lagi tuan-tuan. Semua masjid tutup. Gula saya juga petani tutup. Semua habis bukan tutup. Mamak nasi kandak ni benda besar. Tak kiri, tak ada penyakit apa. Oh, dia berkata kalau mamak tu kena sekian ribu, takkan tak kiri 1000 ya. Tengok kes lah. Kes jenayah ni, hang cederakan orang ke, hang bunuh orang bagi mati ke, dia hukum mati ikut. Baca Haji Razman. Pasal apa kena 1000? Pasal duk rapat-rapat. Duk rapat lah. Malam ni kalau tangkap habis ni. Apa kena? Tengok kes lah. Kes dia kan dia bawa penyakit. Dia dah saring. Tak kuarantin di rumah. 14 hari. Dia kuarantin 7 hari je di parlimen. Kita kata salah. Salah. Tapi saya nak letak jawatan, tak betul lah. Kan nak kira apa dulu tu. Macam-macam apa buat. Lagi teruk, jauh lebih teruk. Zaman apa merintah, kononnya hampa ni jaga undang sangat. Berapa banyak kes-kes. Kes dia muain, tengah bercara, dia tarik. Kes terowong, masa kerajaan mereka, tak timbul. Ni baru timbul. LTTE, mereka bebas. Setiap usaha menteri, 800,000, lepas. Anak Mak Sabu, setahun tak jumpa kencing dia tu. Kencing dia hilang. Tak dapat kesan. Setahun. Lepas nak kerajaan baru lah. Dia cakap lah tentang undang-undang. Apa jaga undang-undang tak apa lah. Jadi Allah kata betul. Salah. Tetapi kata Allah, wasaddun an sabilillah. Kerja hampa lagi teruk. Hampa lagi teruk. Hampa sekat orang di jalan Allah. Orang berdakwah, orang berjuang, hampa halang, hampa sekat. Wa kufrun bih. Hampa tolak, hampa kafir, hampa kufur terhadap jihad fisabilillah wal masjidil haram. Orang yang mengamarahkan masjidil haram wa ikhraja ahlihi minhu. Orang yang makna kata duduk di masjidil haram hampa halau keluar. Betul Nabi kata, Allah kata. Makna kata perang belah haram memang dosa. Allah tak nafi. Tapi dosa kamu menghalang orang di jalan Allah. Menghalang orang keluar pada masjid. Mengusir orang pada masjid. Menghalang orang masuk masjid. Akbaru indallah. Ini jauh lebih besar.
Jadi kita jawab betul. Hatta kiri ada silap. Dia sebagai seorang manusia biasa. Tapi nak suruh dia letak jawatan, ini benda yang anda kata picak-picak lah sendiri. Banyak mana dia punya bekerja. Daripada makna kita kata harga sawit mencunam, dia angkat naik. Dulu China dengan India tersekat. Mana kata sawit ke sana. Lah ni dah buka dah. Mana kata pasaran sawit di India dan China. Dibuka lagi di negara barat dan sebagainya. Dia menerokai lagi. Makna kata industri buluh, industri koko, kenaf dan bagai-bagai lagi. Jadi makna kata kalau kiranya dia letak jawatan, kita kehilangan seorang yang berjasa dan berkemampuan untuk makna kata membangunkan ekonomi negara. Betul? Bagi kat hangpa, mampu lah hangpa. Walaupun dia kata kafir yang jujur. Lebih baik daripada orang Islam tak jujur. Kafir yang jujur, apa pun tak jadi. Sekarang ni kita tunjuk bukti orang Islam boleh buat kerja. Mampu membangkitkan ekonomi negara. InsyaAllah. Kita jangan jadi setengah pihak. Kita pun tumpang tuai sama. Dah kafir pun kerja dia lah. Dia memang nak Islam ni. Mereka sekarang ni tuan-tuan. Mereka buat satu pun dia kata-kata buat satu perkara, satu kaedah. Membunuh karakter. Dia tengok kalau hang ni hebat. Dia serang. Cari silap. Serang. Sampai hang mati karakter hang tu. Ini kerja DAP. Membunuh karakter orang Islam yang berkemampuan buat kerja-kerja. Membangunkan negara. Ini kerja mereka. Mu'taz Senik cerita kat saya tuan. Mu'taz Senik. Ustaz Mu'taz Senik. Dia bangkit tahajud pukul 3 pagi. Kemudian dia masuk sikit dalam Facebook dia. Tekan 2-3 patah perkataan. Pergi ambil uduk. Mai tengok balik. Facebook dia tu dah ada orang jawab. Pukul 3 pagi. Makna kata ada. Tuan-tuan sekalian. Terupa ni tak tidur malam. Dia ditugaskan jaga pemimpin PAS yang tertentu. Ada orang jaga Mu'taz Senik. Ada orang jaga Khairuddin At-Takiri. Ada orang jaga Tuan Ibrahim Tuaman. Tengok Taman Silap dia akan serang habis-habis. Ini kerja-kerja yang dikatakan tentang RBA yang diupah oleh DAP. Itu kerja dia lah dia kafir. Yang kita orang Islam pasal apa? Terikut-ikut rentak mereka tu. Kita ingat ni agenda jahat daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lah ni galak mereka tuan-tuan. Tulis di Facebook dan sebagainya untuk melaga-lagakan orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke Selim, saya malam tadi pergi Selim, pergi kempen. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dia pun tak berani nak letak calon tuan. Kempen dia, calon tak ada. Naik bendera parti keadilan. Keadilan tak berani bertanding. Letak naik poster ya, naik bendera. Naik lambang. Mereka sendiri tak berani letak calon. Kerana perpaduan PAS UMNO Bersatu ni memberi tamparan hebat kepada Pakatan Harapan. Oleh itu jangan kita termakan adu domba yang mereka lakukan. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kita dah berpecah lama sejak zaman Portugis dulu. Zaman Melaka kita berpecah. Kerana kita berpecahlah musuh menguasai negara kita. Hari ini cukuplah mengambil pengajaran kepada kita perlu bersatu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, bergaduh, berkelahi. Wa tazhaba rihukum, kelak akan hilang kekuatan kamu. Selagi kita berpadu, mereka takkan ada jalan atau ruang untuk menguasai kita insya-Allah. Oleh itu tuan-tuan jangan termakan dengan fitnah adu domba yang dibuat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekadar itulah saja tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah makna kata Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Jadi untuk tuan-tuan pembinaan Madrasah An-Nur di Pulau Pangkok
kita dah bermula. Dah sambung bermula. Jadi tambak tanah tu dah mula tambak dah. Tinggal sikit dah lagi. Tapi tengok baru ni. Yang kedua, kerja-kerja pembinaan dah pun bermula. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan nak memberi sumbangan, bolehlah masukkan dalam tabung tu, insya-Allah. Mudah-mudahan cepat siap. Kita boleh buat pengambilan pelajar-pelajar baru. Kita target kita tahun depan lah, awal tahun depan akan ambil pelajar baru, insya-Allah. Wallahu a'lam, bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.